Tajuk yang akan kita bahaskan pada hari ini adalah isu lambakan pekerja asing. Seperti kita tahu, negara kita Malaysia ni banyak sangat pendatang asing yang bekerja di negara kita. Tanpa melengahkan masa, saya jemput informan kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan Encik Informan. Selamat petang ya. Nama saya Casper Penahanan Mata, boleh panggil saya Casper ya. Berkhidmat dalam Jabatan Malaysia tak lama lah, tahun lebih. Tentu nak dekat 2 tahun ya. Baiklah, terima kasih Encik Casper Kuna, pegawai immigration berkhidmat di Jabatan Immigration Malaysia selama lebih kurang 2 tahun . Soalan saya yang pertama, sepanjang Encik Casper berkhidmat di Jabatan Immigration, pada pendapat Encik sendiri, apakah faktor yang menyebabkan pekerja asing ni masuk ke negara kita? Apakah sebab mereka ingin bekerja di negara kita? Baiklah, Encik Casper, boleh terangkan? Mengikut pendapat saya, faktor utama sebab pendatang asing ni ataupun pekerja asing lah, kita panggil pekerja asing, dia datang ke negara kita untuk bekerja. Terutamanya kalau kita ada di sini dalam sektor di pembinaan, dalam perindustrian, dengan semua tu ya, kita dapat banyak mengambil daripada negara-negara sumber, sepertinya daripada Bangladesh dan Bangladesh, Indonesia, yang seperti majoriti lah pekerja-pekerja dari negara sana yang kita ambil untuk melibatkan diri dalam perindustrian, perjalanan itu, sebabkan kadar pampasan ataupun gaji yang ditawarkan adalah lumayan jika mereka bekerja di sini. Dan yang kedua adalah kemudahan di Malaysia ni adalah lebih baik daripada di negara mereka. Jadi mereka di sini akan lebih sukalah untuk bekerja, dapat pampasan yang layak, walaupun hanya sekadar bekerja sebagai seorang pekerja kilang atau contohnya lah. Baiklah, Om, ada soalan tak? Ada, terima kasih Encik Casper. Soalan yang kedua, apa kesan pada pandangan anda, apakah kesan sekiranya terlampau banyak pekerja asing di negara kita? Kalau pekerja asing ni, kita ambil dari segi kerja lah, dari pekerja asing kan. So, kalau pekerja asing ni banyak dekat Malaysia, dia akan menjadi pekerja asing ni tadi akan mengambil alih kerja-kerja yang ditawarkan di negara sini. Contohnya, kita kerja dalam sektor 3D, di mana sektor 3D ni dia lebih kepada yang susah, berisiko, yang kotor, macam berpanas-panas, macam contohnya kerja kilang, kerja pembinaan, kerja-kerja macam tu lah. So, jadi kerja-kerja tu tadi telah diambil oleh pekerja asing, di mana rakyat Malaysia ni dia kurang berminat. Terutamanya golongan muda zaman sekarang kurang berminat untuk bekerja dalam sektor yang demikian lah. Baik, terima kasih Encik Casper. Info yang amat bermanfaat, info yang padat yang dapat saya perolehi. Okay, baiklah, untuk soalan yang ketiga pula, saya ingin bertanya kepada Encik Casper sendiri, apakah kesan
dari segi ekonomi kita, negara kita, sekiranya adanya pendatang asing ni, sama ada ekonomi kita ni meningkat ataupun semakin menurun dengan adanya kedatangan pendatang asing ke negara kita. Okey, kalau dari segi kalau pendatang asing ni dia ada definisi pendatang asing. Kalau dia datang untuk bekerja, pendatang asing ni kalau dia datang untuk bekerja dia akan menjadi pekerja asing, di mana dia akan memenuhi kehendak tenaga kerja di negara kita ini yang memerlukan tenaga kerja ramai, di mana negara kita ini yang sedang membangun. Jadi tenaga kerja itu dipenuhi oleh pekerja asing, di mana kemajuan itu akan lebih cepat jika tenaga kerja yang kurang sudah dipenuhi oleh pekerja asing ini. Contoh, kalau pendatang asing dia datang ke negara kita untuk bercuti, melancong, melawat dan sebagainya, dia akan secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi negara juga. Sebab negara kita ini terkenal dengan tempat-tempat pelancongan yang menarik dan sebagainya. Contoh, pendatang asing daripada negara Eropah contohnya datang ke negara kita ini. Jadi secara tidak langsung rakyat-rakyat di sini, masyarakat di Malaysia, dia akan mempromosikan budaya, adat, makanan dan sebagainya. Jadi ekonomi itu akan terus meningkat dari segi sektor pelancongan macam tu. Dan kemudahan yang akan dapat dan diberikan kepada rakyat semula. Jadi secara amnya ekonomi kita, negara kita akan meningkatlah dengan adanya pekerja asing yang datang ke negara kita. Sebab seperti yang Encik Casper kata tadi, adanya pendatang asing bekerja di negara kita, maka dia akan membeli barang-barang kita, kan Encik? Macam tu. Jadi secara amnya memang ekonomi kita meningkat lah. Tu kesan positif dia lah, Encik. Ya, kesan positif dia begitu. Okey. Terima kasih, Encik. Ong. Terima kasih Encik Casper. Dan soalan yang keempat pula, saya ingin tanya, apakah cara untuk mengatasi masalah ini daripada terus berlaku? Macam masalah lembakan pekerja asing ni. Mengatasi masalah lembakan pekerja asing ni. Okey, baik. Encik Casper? Kalau itu lambakan pendatang asing ke pekerja asing? Dia adanya pendatang asing tanpa izin, dia ada dua kategori. Pendatang asing tanpa izin dan pendatang asing dengan izin. Begitu. Macam mana kita nak mengatasi masalah ini bila terus berlaku, Encik Casper? Isu ini, mengatasi isu ini pada pandangan Encik sendiri. Kalau pada pandangan saya, kalau macam isu pekerja asing ni, dia apabila mereka ni telah diambil oleh majikan mereka untuk bekerja di negara ni, diorang akan disediakan contohnya macam Bangladesh, diorang akan sediakan permit untuk bekerja di Malaysia. Jadi setiap tahun mereka akan, orang kata, renew lah permit tu. Setiap tahun mereka akan renew untuk terus tinggal di Malaysia, untuk bekerja di Malaysia. Dan kalau permit tu tamat tempoh, dia akan menyebabkan mereka melanggar atas immigration, di mana mereka akan ditangkap dan boleh didakwa dalam atas immigration. Dan jadi ini memainkan peranan oleh pihak majikan lah. Pihak majikan seharusnya untuk mengekalkan para pekerja mereka untuk bekerja di Malaysia ni. Mereka perlu sentiasa mengambil berat tentang kebajikan pekerja-pekerjanya, mengambil berat dan sentiasalah renew untuk pekerja-pekerjanya. Jadi kalau untuk pihak berkuasa, contohnya terutamanya kalau pihak berkuasa dalam mengenai isu pekerja asing ataupun pendatang asing tanpa izin lah, secara umumnya pihak berkuasa akan terus memantau dan membuat operasi. Contohnya kalau jadi jabatan sendiri, immigration sendiri, orang akan membuat operasi, mana operasi ke tempat-tempat, contohnya kedai-kedai. Terima kasih Encik Casper untuk
memberitahu pendapat Encik tentang memendung masalah ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya teruskan soalan saya yang terakhir, iaitu apakah pesanan Encik terhadap masyarakat di luar berkenaan isu ini? Pesanan khidmat daripada Encik sendiri, pesanan khidmat masyarakat, macam itulah. Okey. Kalau pesanan daripada saya untuk berkenaan dengan isu pekerja asing ni, untuk tidak menyebabkan sektor pekerjaan kita diambil alih oleh pekerja asing, saya memberi pesanan lah, ini pendapat sendiri dari saya sendirilah, bukan daripada orang lain. Jadi pendapat saya, kita sebagai rakyat ni, terutamanya golongan muda, harus betullah kata orang, janganlah memilih sangat pekerjaan. Jadi apa saja pekerjaan tu kita ambil sahaja. Tak kira lah kita ada tahap pendidikan yang tinggi ataupun setakat SPM, diploma. Terima kasih Encik Casper kerana memberikan pesanan terhadap saya, terhadap rekan saya dan terhadap masyarakat di luar dan isu ini. Terdapat 20 responden yang telah menjawab soal selidik ini. 70% daripada responden adalah perempuan, manakala 30% adalah lelaki. Selain itu, 65% daripada responden merupakan pelajar UPM dan 35% adalah orang awam. Kami telah mengajukan beberapa soalan dalam soal selidik ini. Dalam persoalan pertama, majoriti responden setuju bahawa pendatang asing mampu meningkatkan ekonomi negara kita. Soalan kedua, 55% daripada responden setuju dan sangat setuju, manakala selebihnya tidak bersetuju dan tidak pasti bahawa pendatang asing mampu memberikan perkhidmatan pekerjaan dengan baik. Seterusnya, majoriti responden setuju bahawa buruh asing di negara kita mampu menamatkan perhambaan moden, pemerdagangan dan buruh kanak-kanak di Malaysia. Selain itu, majoriti responden setuju bahawa pendatang asing menyebabkan peluang pekerjaan di negara kita semakin merosot, lalu kadar pengangguran di negara kita semakin tinggi, manakala beberapa responden tidak setuju dan tidak pasti akan hal ini. Akhir sekali, 75% responden setuju dan sangat setuju pendatang asing mampu menyokong pekerjaan dan perusahaan di negara kita yang sedang berkembang. Okey, baiklah, di samping itu dari segi penghayatan etika, orang awam juga boleh bekerjasama dengan pihak penguatkuasa dalam memendung isu lembaga pekerja asing ini yang tidak mempunyai sebarang pasport ataupun permit bagi memendung isu ini. Sebagai contoh, orang awam boleh membuat laporan ataupun membuat laporan kepada pihak penguatkuasa seperti Jabatan Immigration maupun pihak polis agar mereka dapat menangkap mana-mana majikan ataupun pekerja asing yang bekerja tanpa permit di negara kita. Okey, seterusnya penghayatan etika yang kedua pula adalah warga tempatan ini hendaklah berdaya saing, bagi melahirkan lebih ramai graduan dan peluang pekerjaan dari warga negara kita sendiri. Oleh itu, warga tempatan hendaklah berdaya saing agar isu lembaga pekerja asing di negara kita dapat dibendung. Sebagai contoh, orang awam berdaya saing dari segi mendapatkan pekerjaan dengan mengasah kemahiran yang sedia ada bagi mendapatkan peluang pekerjaan di negara sendiri. Okey, baiklah, yang ketiga adalah warga negara dan warga asing hendaklah saling menghormati antara satu sama lain bagi mengekalkan keharmonian negara. Seterusnya, cadangan dan penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah majikan memberikan kuota pekerjaan yang lebih banyak kepada warga negara berbanding pekerja asing.
Yang kedua, warga negara hendaklah mengasah kemahiran untuk merebut peluang industri di negara sendiri. Yang ketiga, warga negara hendaklah tidak memilih pekerjaan di negara sendiri.